akibat daripada kekaburan fikiran masyarakat berkenaan konsep pembangunan seni bina serta hala tuju dan matlamat identiti serta pembangunan bandar dan bangunan. Seni bina sejak sekian lama tidak dianggap teras dan utama dalam kehidupan masyarakat. Seni bina telah lama dilihat hanya sebagai timbunan batuan konkrit serta tempelan simen ke dinding yang tidak bercita rasa serta membosankan. Gaya bahasa seni bina yang bercelaru serta menyakitkan pandangan mata dan tidak mengambil kira aspek persekitaran dan budaya adalah permulaan kepada kerosakan seni bina yang dapat kita saksikan. Prinsip seni bina, reka bentuk dan ruang yang sentiasa diabaikan dengan menjadikan pembangunan dangkal sebagai falsafah mengakibatkan kemunculan banyak seni bina tiruan yang mengadaptasi metafora asing tanpa panduan dan kawalan. Sewaktu semua bertarung dalam pertarungan membina lebih banyak seni bina adunan elektrik yang membesarkan binaan Rom, Greek, Byzantine, Parsi, Mogol atau Inggeris dalam tradisi seni bina moden tempatan. Tanpa sedar, segala binaan itu hanyalah seni bina komersial yang memisahkan sikap, identiti dan kelas dalam masyarakat agar lebih berjarak dan berjurang sehingga apresiasi seni bina mula lenyap dan hilang. Seni bina yang dibina dan diletak ke dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat sewajarnya mengambil kira aspek tradisi, budaya serta cara dan gaya hidup tempatan. Memiliki ciri-ciri lokal yang diadaptasi ke dalam setiap ruang dan gaya seni bina binaan sudah barang tentu akan memberikan suasana persekitaran yang dirasakan dekat dan menyelesakan. Sebahagian ahli masyarakat menganggap bahawa kerja mereka bentuk seni bina binaan adalah sesuatu yang mudah. Kepercayaan bahawa para arkitek hanya bertanggungjawab untuk melukis dan menghasilkan modul prototipe bagi mendapatkan kelulusan pembinaan sering berlaku dan semakin menular dalam tradisi fikir masyarakat tempatan. Arkitek adalah merupakan seniman yang seharusnya diberikan perhatian. Seni bina binaan komersial adalah merupakan antara mangsa kepada slogan periuk nasi dan cari makan. Seni bina binaan komersial dilihat sering kabur dalam penghasilan apabila hasilnya selalu samar dari aspek fungsi, estetika dan juga tujuan. Kesamaran inilah yang menjadi penentu kepada kejayaan serta kegagalan dalam sesebuah seni bina binaan yang dihasilkan. Seni bina yang dibangunkan melalui cara serta kaedah yang betul menurut segala prinsip seni bina boleh dijadikan sebagai penyukat untuk mengukur kepada pembangunan ketamadunan sesuatu masyarakat dalam sesuatu zaman. Pusat komersial seharusnya membawakan keceriaan dan keseronokan kepada komuniti masyarakat setempat serta para pengunjung yang mahu datang membelanjakan wang. Kesuraman seni bina pada ruang, dinding serta segenap permukaan kawasan hanya membina rasa kurang senang. Keadaan tempat letak kenderaan yang tidak tersusun dan diurus dengan penggunaan ruang yang sebaiknya hanya akan menyebabkan kawasan menjadi sendat dan padat. Kesesuaian penggunaan material sebagai ruang parkir dan jalan juga memerlukan pemerhatian serta kajian sebelum melakukan apa jua perletakan. Keadaan ruangan pergerakan kenderaan yang serabut dan berselirat dalam persekitaran seni bina bangunan juga perlu dilakukan dengan kebijaksanaan kerana ia mampu mengundang kemusnahan kepada sistem peredaran pergerakan kenderaan secara keseluruhan. Struktur binaan jalan raya di kawasan bangunan yang tidak mesra pada pergerakan hanya menyebabkan seluruh kawasan tersebut menjadi sempit serta tidak menyenangkan. Persekitaran pusat komersial yang mengabaikan aspek peragaan ruangan hadapan dengan hanya menyediakan ruangan tempat pejalan kaki yang sempit
dan tidak serata akan memberi implikasi negatif terhadap hilangnya rasa keseronokan para pengunjung untuk bergerak dan berjalan. Kekurangan landscape tumbuhan hijau dan pokok yang seharusnya menjadi aksesori dekorasi utama di halaman depan menambahkan lagi kelesuan persekitaran struktur binaan bangunan. Kegagalan bagi memberikan tumpuan dan fokus kepada fungsi ruangan adalah menjadi faktor paling utama kepada kehancuran sesebuah binaan. Seni bina harus dibina dengan tujuan serta kebijakan memanipulasi ruangan agar menaikkan perasaan dan keterujaan. Pembinaan taman di hadapan pusat komersial yang tidak selaras melalui satu susun atur struktur plan yang sempurna hanya akan menimbulkan banyak persoalan. Seni bina adalah pelengkap kepada struktur sosial masyarakatnya. Budaya kerja serta tradisi hidup memerlukan seni bina itu difahami dengan suatu lanskap seni binaan yang saling melengkapkan. Memaksakan masyarakat terhadap sesuatu perletakan atau estetika dalam seni bina hanyalah sesuatu yang amat merugikan. Penghayatan sebuah seni bina hanya berlaku dalam beberapa keadaan. Antaranya adalah apabila sesebuah seni binaan itu menyediakan ruangan yang bersesuaian dengan fungsi serta tujuan. Seni bina adalah merupakan hasil daripada pembentukan kemajuan sesuatu masyarakat dalam suasana dan keadaan yang fitrah dan semula jadi. Malahan, lebih dari itu, seni bina itu adalah merupakan suatu pengalaman hidup yang melambangkan kehidupannya. Reka bentuk dan gaya seni bina adalah merupakan suatu penghasilan dari pengaruh cara kehidupan seharian, kepercayaan, kebudayaan, sejarah, alam persekitaran dan kebolehupayaan. Teknik dan cara binaan sering dipengaruhi oleh keadaan alam sekeliling dan penggunaan bahan-bahan serta material tempatan. Perjalanan dan pensejarahan seni bina adalah selaras dengan sejarah sesuatu masyarakat asal di tempatnya. Ini dapat dilihat daripada perkembangan ketamadunan bangsa dan seni bina yang membangun bersama-sama dengan masyarakat serta aktiviti dan tradisi pekerjaan serta budaya setempat. Evolusi pensejarahan seni bina yang berjalan begitu panjang dan lama memperlihatkan bahawa seni bina yang pada asalnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal manusia berkembang dengan pesat dalam suatu kuasa evolusi masa yang menjadikan aktiviti serta kegiatan seharian yang dijalankan manusia sebagai salah satu dari arena seni bina. Kemudian dari situ, ianya berolah dan berkembang lebih maju, berevolusi menjadi penentu kepada suatu jati diri dan identiti yang mewakili status serta kedudukan sosial. Usaha-usaha yang dijalankan bagi mencantikkan atau memperbaiki keadaan bangunan lama yang diabaikan seharusnya diberikan pujian. Dengan mengenakan sedikit sentuhan, lukisan mural grafiti pada dinding batu siling bangunan yang telah berusia lebih dari 35 tahun adalah suatu gerakan mencantikkan. Namun, seni bina adalah kesenian yang mengambil berat tentang sikap manusia akan hal-hal perapian dan kemasan. Perletakan alat serta kabel elektrik yang tidak diselia pekerjaannya boleh memburukkan suasana dan keadaan. Dengan kebebasan tanpa had yang diberikan kepada pemilik kedai untuk meletakkan segala kelengkapan termasuk kerusi dan meja di tengah ruang tempat berjalan, bukanlah sesuatu yang boleh dipanggil tamadun atau kemajuan. Seni bina adalah seni kemasan yang mengangkat kesenian dalam segenap struktur binaan dan ruangan. Elemen estetika atau keindahan seharusnya diperguna secara maksimum untuk menjadi penarik di bahagian hadapan sesebuah bangunan komersial bagi memungut lebih banyak pengunjung dan keuntungan. Segenap ruang hadapan, sebagaimana seisi ruangan dalaman bangunan, seharusnya ditampilkan dengan imej serta gaya komersial dan perniagaan. Persekitaran yang memelihara kebersihan dan mengangkat suasana keselamatan dan keselesaan sebagai asas seni bina bangunan akan menjamin kualiti suasana dan persekitaran pada ruang-ruang dalam dan luar bangunan.
Suasana Kota Batu tentu akan menyesakkan akal dan fikiran apabila seni bina secara terang-terangan mengabaikan landscape kehijauan tumbuhan dan kebiruan alam persekitaran pada seni bina bangunan. Oleh kerana seni bina adalah merupakan penentuan kepada sesuatu sosio-budaya yang disokong oleh faktor iklim, teknologi, kebolehan teknikal serta bahan-bahan binaan, timbul persoalan perihal tentang berapa ramaikah dari kalangan masyarakat kita yang benar-benar mengetahui dan menyedari akan peranan seni bina sebagai alat penyukat bagi mengukur kemajuan ketamadunan sesebuah masyarakat yang dibangunkan. Kayu ukur ini penting dalam menghasilkan sesebuah seni bina binaan komersial yang dapat menyumbang dalam ekonomi serta pembangunan sosio-budaya dalam masyarakat. Bangunan seni bina komersial yang mengutamakan kesesuaian kawasan persekitaran bersama tujuan dan fungsi dapat memberikan serta menaikkan jiwa seni bina pada kawasan terhadap sesuatu binaan. Aspek kemasan ruang legar, keluasan ruangan pejalan kaki, hiasan dan reka bentuk bahagian hadapan bangunan, perletakan hiasan berupa landscape tumbuhan atau hasilan seni seperti arca dan juga mural, serta termasuk juga keluasan jalan raya, segalanya adalah penentu kejayaan kepada sesebuah seni bina pusat komersial yang menempatkan segala macam aktiviti manusia. Semenjak negara ini merdeka pada tahun 1957, banyak percubaan yang dilakukan dalam mempamerkan rekaan-rekaan seni bina komersial yang berciri tempatan bagi menepati segmen keperluan aktiviti, resam budaya dan cara hidup masyarakat dalam suasana iklim dan persekitaran tempatan. Hasilnya, kini negara ini mempunyai kepelbagaian suasana persekitaran seni bina komersial yang memiliki ciri dan keunikan yang tersendiri. Kesenian dan kebudayaan adalah merupakan sebahagian daripada cabang sukatan bagi mengukur kemajuan sesuatu ketamadunan. Secara fitrahnya, seni adalah merupakan nikmat semula jadi yang dimiliki manusia. Seni yang terbangun dari diri bersama dengan persekitaran dalam masyarakatnya telah mewujudkan suatu kebangkitan dan kesedaran tentang peri pentingnya kesenian dalam budaya kebangsaan. Terletak di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di Seremban, Negeri Sembilan. Terbina sebuah seni bina bangunan yang dipersiapkan untuk segenap masyarakat mengangkat seni ke aras paling tinggi dalam struktur budaya seni masyarakatnya. Sewaktu zaman keagungan tamadun Rom, pelbagai seni bina binaan serta struktur bangunan luar biasa yang dihasilkan menurut fungsi serta tujuan yang khusus. Malahan, kebanyakan daripada seni bina binaan yang mereka hasilkan telah menjadi prototipe kepada banyak bangunan moden yang dapat kita lihat pada hari ini. Antara seni bina struktur bangunan tersebut adalah teater dan amfiteater. Amfiteater adalah merupakan sebuah seni bina bangunan yang dibina dengan tujuan memberikan hiburan kepada para bangsawan. Pertunjukan manusia yang sengaja dibiarkan bertarung dengan haiwan dalam satu ruangan sambil dikelilingi oleh para penonton yang bersorak kegembiraan adalah merupakan tradisi budaya masyarakat mereka. Kemasyhuran seni bina binaan Theatre of Marcellus adalah antara binaan teater yang dibina bagi tujuan-tujuan seni pementasan. Seni bina binaan Rom yang memiliki pengaruh seni bina dari Yunani menggunakan tebing dan lereng bukit sebagai binaan. Malahan istilah auditorium yang mempunyai rekaan seni bina bertingkat mengikut topografi semula jadi di tebing dan lereng bukit itu sendiri adalah merupakan ambilan dari seni bina binaan teater. Seni bina auditorium Seremban mengadaptasi struktur asas binaan zaman Rom tersebut untuk memperkenalkan tradisi dan budaya persembahan tempatan kepada sidang masyarakat. Menyesuaikan seni bina pada struktur asas binaan tamadun Rom dengan penggunaan kayu pada pintu dan perletakan seni ukiran yang diletak pada dinding dan struktur atas tingkap di ruangan luar auditorium amat menyenangkan.
Penerapan elemen klasik dengan penggunaan blok-blok kaca serta rekaan ruangan yang bermain dengan bentuk dan lengkok memperlihatkan kuasa ruang dalam persekitaran dalaman yang serba sederhana. Tangga yang dibentuk lengkok dengan penerapan rekaan moden menaikkan suasana dalaman dewan. Seni bina bangunan yang dibina dengan tujuan dan fungsi khusus bagi penyebaran dan penerapan kecintaan pada bidang kesenian ini adalah antara langkah membina masyarakat yang celik seni dan tradisi yang akan mengisi ruangan. Bertempat di Jalan Hillview, Taman Seri UK, Ampang, Selangor, terdapat sebuah binaan yang ditegakkan dengan struktur timbunan demi timbunan bongkahan kontena. Struktur binaan yang direka bentuk dengan gaya seni bina moden dan minimalis ini menempatkan sejumlah kedai, pejabat, sebuah bengkel kereta dan sebuah bengkel motosikal serta beberapa ruangan istirahat dengan satu ruangan utama yang menyediakan pelbagai jenis menu minuman dan makanan barat. I find containers is the most sustainable building materials that you can build fast, and that did not really require structures. When there's no structures needed, obviously it can be on any piece of land. So it doesn't matter you rent the land or you own the land, because it's modular. In perspective, it can be moved to anywhere. So that is where the logic of why we have containers as part of our business material construction, because it's modular. Dibina dengan mengambil inspirasi serta konsep hipster sebagai asas konseptual struktur binaan. Kontena yang dihimpun dijadikan ruang-ruang yang selesa dan luas. Seni bina yang membawa imej The Garage Kuala Lumpur ini menjadikan fizikal kontena sebagai struktur dominan kepada keseluruhan seni bina binaan yang dihasilkan. Kaedah penggunaan struktur dan reka bentuk yang terdedah dengan jelas dan ketara akan menjadikan ianya sering diingati dan dikenang kerana keunikannya. I always got fascinated with when I was very young. My first toy that I got is actually Lego. So the Lego is part of something that I like to play with, during small. And as we grow, that evolves so much. And if you come to see my office, you can see a lot of Legos in my shop. So basically, it's something that really excites you. So with the Lego bricks, you can do anything out of your imaginations. Doesn't matter. It's a building, it's a car, or anything that you can think of. So the bricks can represent so many ideas. Behind the bricks itself. Ruang yang menjadi asas penting kepada sesuatu binaan dimanipulasikan dengan baik berserta dengan dekorasi pelbagai hiasan rekaan dalaman. Ia ternyata mampu menaikkan lagi karakter ruangan persekitaran. Ruang, struktur dan reka bentuk dipergunakan dengan mewujudkan dimensi pada setiap ruangan. Kepentingan terhadap fungsi ruang yang menyediakan segala keperluan bagi setiap aktiviti di lapangan ruangan adalah menjadi faktor utama kepada penyumbang dalam memberikan keselesaan terhadap ruang yang diwujudkan. Penggunaan cermin kaca dapat memberikan keluasan terhadap kawasan di persekitaran yang dikelilingi oleh longgokan kontena. We only want the people who have the drive the same way we are. So that's where we actually goes the place together. So we create a simple system where the whole ecosystem works together, where everybody have to complement each other. That is the most important formula if whatever you want to do in a community-driven space like this. So I always believe if you do have a small idea, it will be merrier if you have more ideas that you combine with others. Memastikan pencahayaan yang cukup serta memiliki pengaliran udara yang baik di setiap ruangan dalaman, penggunaan kipas serta penghawa dingin amat diperlukan. Besi dan logam serta jaring yang dijadikan aksesori pada bahagian tangga dan juga penghadang pembahagi ruangan adalah suatu elemen penerapan moden yang amat berkesan. Sebagaimana batu,
atau kayu dan besi. Material seperti kontena yang digunakan di tempat ini boleh saja menjadi suatu ruangan yang bermanfaat untuk masyarakat. Malahan ianya ternyata berjaya menjadi sebuah struktur seni bina yang menarik dan sentiasa menjadi ingatan. Perubahan corak kehidupan masyarakat pelbagai bangsa di Malaysia pada hari ini perlu dijadikan gerakan baru dalam pembentukan identiti seni bina akan datang. Antara kesukaran utama pembentukan identiti seni bina pada masa lalu adalah kerana terdapatnya penafsiran sempit para pemikir dan profesional seni bina yang mentakrifkan identiti hanya boleh tercapai melalui penggunaan semula warisan seni bina daripada kaum yang terdapat di Malaysia. Penggunaan semula hasil warisan seni bina pelbagai etnik sebagai sumber identiti bukanlah menjadi kesalahan dalam usaha melahirkan identiti di dalam seni bina bangunan yang ada. Akan tetapi, penggunaannya banyak terhad dari aspek rupa bentuk seni bina binaan saja. Di samping menimbulkan konflik kesetiaan dan pengiktirafan di antara kaum yang ada di dalam negara, sebuah seni bina komersial seperti seni bina bangunan Pavilion Kuala Lumpur yang terletak di tengah-tengah kota raya, syurga pusat beli belah paling termasyhur, Pavilion, ternyata membawakan sebuah identiti seni bina bangunan yang universal dengan persembahan tema eksklusif dan mewah. Mula dibuka pada bulan Oktober tahun 2007, Pavilion terdiri daripada 4 komponen utama seni bina, iaitu sebuah pusat peruncitan, sebuah bangunan pejabat, 2 buah bangunan kediaman dan sebuah hotel yang dibina bersebelahan. Pavilion Kuala Lumpur yang mempunyai keseluruhan 7 aras kompleks peruncitan berkeluasan 1.4 juta kaki persegi serta mampu menempatkan sebanyak 450 buah kedai pada setiap 6 buah seksyen yang membahagikan restoran dan kafeteria, fashion, kelengkapan teknologi tinggi, alatan kelengkapan rumah serta kemudahan istirahat. Dibina dengan menggunakan konsep seni bina terkini dan termoden, bangunan ini adalah merupakan salah satu dari beberapa buah seni bina bangunan komersial yang termaju di Kuala Lumpur. Seni bina bangunan yang menggunakan material dari kaca untuk membangkitkan keindahan pada ruangan dinding utama dan juga bahagian atas menjadikan ruangan utama ini sangat mempesona. Dibina dengan struktur binaan kerangka yang disematkan kaca lut sinar bagi memberikan efek cahaya yang indah, semula jadi dan luar biasa. Permukaan keseluruhan dinding yang dibina dengan kemasan jubin putih serta 2 batang tiang seakan cerucuk yang berdiri tegak di antara ruangan pavilion mengukuhkan suasana seni bina binaan dalaman bangunan. Persekitaran luar yang dibina dengan beberapa pintu utama bagi memudah dan menyelesaikan pergerakan keluar masuk pengunjung dengan kawalan keselamatan yang terjaga, menjamin keselamatan semua. Ciri terpenting dan utama seni bina bangunan pavilion ini adalah apa yang ada di kawasan luar bangunan, iaitu bahagian piazza yang menempatkan dekorasi air pancut serta pelbagai dekorasi arca dan landscape. Piazza adalah merupakan aset penting bagi sesebuah seni bina bangunan komersial untuk mewujudkan persekitaran ruang yang menggamit pengunjung untuk singgah dan datang. Identiti dalam seni bina komersial seharusnya adalah kemewahan cita rasa bagi semua. Keindahan dan keselesaan sebuah seni bina bangunan adalah merupakan aspek paling utama. Pembentukan identiti seni bina berdasarkan budaya hidup baru bagi masyarakat di negara ini hakikatnya bukanlah sesuatu yang mustahil atau angan kosong. Setelah beberapa dekad negara ini mengecap nikmat kemerdekaan, masyarakat telah melalui sebegitu banyak perubahan dari aspek budaya, pendidikan, ekonomi, sosial dan pemikiran. Perjalanan itu sedikit sebanyak telah mematangkan pegangan, jiwa serta apresiasi masyarakat terhadap seni bina. Dalam beberapa keadaan, telah wujud titik pertemuan dalam tradisi berbudaya di antara sesama kaum dalam masyarakat. Bertempat di puncak Bukit Bendera Pulau Pinang,
berdiri sebuah banglo yang terbina 800 meter dari aras laut yang mengelilingi pulau. Dengan berkedudukan pada ketinggian itu, ada ketikanya suhu mencecah 5 darjah Celsius. Sambil ditemani dengan kicauan pelbagai jenis spesies burung dan bermacam koleksi tumbuh-tumbuhan. Rumah yang dibina dengan ciri-ciri sebuah rumah klasik yang dipengaruhi banyak elemen kolonial ini memiliki halaman luas dengan pemandangan yang menakjubkan. Dibina dengan menggunakan material batu serta bata asli jenis kukuh dengan sedikit kemasan yang digabungkan bersama kayu. Rumah yang menyimpan sejarah tersendiri ini kelihatan begitu terserlah dengan penampilan klasik yang cukup indah. Kemasan lantai dari gabungan batu serta kayu juga disesuaikan pada ruangan tertentu. Penggunaan cermin nako yang bertujuan bukan sahaja untuk pemanfaatan pengudaraan serta cahaya, akan tetapi adalah untuk menikmati pemandangan indah yang terdapat di sekeliling persekitaran rumah ini. Struktur binaan kediaman yang kini telah menjadi sebuah hotel ini turut mengubah suai persekelilingan taman yang ada dan dijadikan sebuah taman yang dipanggil Taman Dinosaur. Kepelbagaian dan kekayaan flora dan fauna persekitaran di sini adalah merupakan sebuah tanda bahawa seni bina harus disempurnakan dengan pelengkap yang ideal baginya, iaitu alam semula jadi. Seni bina binaan yang dipunyai Hotel Bellevue ini ternyata memiliki kematangan dalam struktur binaannya. Seni bina adalah merupakan seni yang memerlukan cita rasa dengan pengetahuan dan pengalaman. Keindahan yang diperoleh dari seni bina adalah rasa selamat dan selesa pada ruangan yang dapat dikecap pada setiap jam dan saat. Elemen estetika pada struktur binaan adalah merupakan sentuhan keindahan, sejarah serta nilaian subjektif kacamata manusia. Penghidupan zaman moden yang serba resah, kesibukan mengejar hari dan waktu, ada kalanya menjadikan kehidupan manusia tidak seperti manusia lagi. Tekanan hidup di bandar dengan segala macam keluh pancaroba yang menyesah dan mendesak kian menjadikan manusia alpa untuk menikmati kenikmatan hidup sendiri. Kegagalan berhenti dan merenung sejenak tentang hal-hal yang mereka buru dan kejar serta apa yang telah mereka laku dan tinggalkan akhirnya meninggalkan kesan terhadap sosio-budaya kehidupan dalam masyarakat. Kebudayaan seperti mementingkan diri, materialis dan individualistik berkembang dan menular dalam kalangan pelbagai peringkat dalam kehidupan komuniti di bandar-bandar besar seperti kota Kuala Lumpur. Seni bina batu dan kaku yang tinggi mencakar langit hanya jadi kemegahan sementara kepada manusia. Kerana secara teori atau psikologinya, tinggal di dalam hutan batu di tengah lubuk bandaraya tidak ubah seperti seekor penyu yang berada di tengah lautan bersama jutaan jerung. Kewujudan seni bina ala kampung yang memberikan kita ruang masa dan waktu tanpa perlu terburu-buru bagi mengejar hidup adalah merupakan suatu alternatif terbaik kepada seni bina yang keras dan kaku sebagaimana yang terdapat di banyak kota-kota besar. Binaan seni bina Awi Yellow House ini misalnya menggunakan elemen mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kesibukan bandar dengan mencampakkan diri ke atas binaan yang didirikan pada atas permukaan air di hilir sungai yang menuju laut. Dibina secara keseluruhannya dengan menggunakan material binaan dari kayu, seni bina di Awi Yellow House ini menggunakan konsep perkampungan kecil dengan beberapa binaan unit bilik serta beberapa unit rumah kecil yang serba sederhana tetapi lengkap. Persekitaran sungai, angin laut serta tumbuhan dan burung yang terbang mengiring keresahan kita pergi jauh ke tengah laut. Kombinasi corak hidup asli sebegini adalah merupakan antara elemen penting dalam seni bina binaan tradisional Melayu. Penggunaan ruangan yang tidak banyak menggunakan perhiasan, aksesori atau perabot
dapat mengoptimumkan penggunaan ruang serta boleh diubah untuk dijadikan ruangan pelbagai aktiviti. Penggunaan satu-satunya bilik tidur pada seni bina rumah Melayu dahulu yang dinamakan sebagai bilik adalah merupakan suatu penghormatan buat mereka yang telah berkahwin. Perancangan rumah dengan tidak memiliki banyak bilik sebegini sesuai dengan kaedah penggunaan ruang yang dapat memberikan kelebihan kepada pengaliran dan peredaran udara dan angin. Jelas, perancangan seni bina rumah Melayu tradisional yang berasaskan keperluan sebagaimana yang dipertonjolkan pada seni bina di Awi Yellow House ini dapat mewujudkan ketenteraman dan ketenangan dalam suatu persekitaran hidup dan percutian yang serba sederhana dan murah tetapi sangat memanfaatkan. Terapuri atau bermaksud tanah istana adalah merupakan chalet yang berasal dari sebuah projek pemeliharaan dan pemulihan rumah tradisional klasik Melayu Terengganu. Memiliki 29 buah rumah yang bercirikan tradisional klasik Melayu Terengganu yang berusia 100 tahun. Ia memiliki kawasan persekitaran yang turut juga dibina dengan seni bina rekaan kawasan yang diilhamkan dari kaedah susun atur halaman Istana Terengganu abad ke-17. Terapuri memiliki sejumlah 20 buah unit seni bina rumah yang dipulihkan secara eksklusif. Juga turut memiliki sebuah galeri dan sebuah rumah pantai. Terletak di atas tanah pantai berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Identiti, okey, kata daripada timur laut. Identiti lagi satu, laut. Laut, rumah, bahagian rumah ada yang dipanggil atas, atas di bawah bumbung, panggil tebal layar. Tengok bentuk tangga yang bergerak, yang bukan bergelombang. Ya? Dari segi laut, dari segi jiwa, rumah itu saya rasa mencerminkan jiwa dan semangat orang Melayu macam you kata kerana ruang dibagi mengikut masyarakat dan budaya tempatan. Persekitaran sekeliling yang berhampiran dengan sebatang sungai dan hutan bukit kesemuanya menjadikan tempat ini cukup ideal sebagai sebuah tempat rehat bagi suatu percutian. Keunikan dan kelebihan kepada seni bina klasik lama Terengganu ini adalah kerana kaedah pembuatan serta material yang digunakan. Kayu adalah merupakan komponen utama bagi seni bina binaan yang dihasilkan. Kayu kayan yang kesemuanya dari jenis kukuh dan keras seperti cengal adalah jenis yang biasa digunakan. Memiliki kekuatan luar biasa, keras serta tahan lama dan lasak dengan persekitaran yang ekstrim. Kayu dari jenis ini adalah mudah untuk dipertukangkan. Satu lagi, rumah mencerminkan bukan saja budaya tetapi agama. Agama orang Melayu istimewa di Pulau Duyung dan di sekitar Kuala Terengganu kerana dia didirikan ke arah kiblat. Jadi lagi satu, very practical. Kalau kita nak pergi datang dalam perkampungan orang Melayu, kita tahu mana kita ada. Mana ke arah utara, mana semua. Dan juga macam mana nak kata, kita tahu kita ada dalam kelompok manusia yang ada arah. Kayu yang kaya dengan elemen estetika dapat dipertonjolkan apabila ia mempunyai daya lentur dan bentuk yang istimewa dan unik. Perhiasan seperti ukiran yang diukir dijadikan sebagai dekorasi atau perhiasan yang dapat menaikkan seri kepada keseluruhan struktur seni bina rumah. Sebuah rumah tradisional Melayu kebiasaannya mempunyai 2 unit binaan asas, iaitu rumah ibu sebagai ruangan utama serta rumah dapur. Kedua-dua unit dibina dengan suatu kerangka segi empat dengan menggunakan sistem kekuda tunjuk langit yang kukuh. Komponen struktur kayu yang separa siap dipasang melalui kaedah baji atau puting dan lubang pasak.
Penyusunan unit rumah sebegini yang disertakan dengan gandingan bumbung serta tiang-tiang pada bahagian bawah rumah dapat menghasilkan suatu bentuk seni bina dari kayu yang cukup indah dan menarik. Bumbung berkekuda sentiasa diterapkan dalam seni bina bumbung rumah tradisional Melayu Terengganu. Bumbung yang panjang, lurus dan berperabung mendatar adalah merupakan ciri yang sentiasa menjadi pilihan bagi menyerlahkan kehebatan seni bina bumbung pada binaan Rumah Melayu Lama Terengganu. Rumah berpelis boleh jadi dia sebuah, orang kata dia bujang. Sebab maksudnya sebuah rumah berpelis kembar sebab ada dua. Lepas tu ditambah. Jadi boleh ada 6 tiang yang kecil. Boleh jadi rumah bujang macam rumah puteri diraja yang ada di museum saya ingat. Tapi yang ini tak tahu berapa tiang. 6 tiang, 8 tiang atau 12 tiang. Kata, oh saya ada rumah 12 tiang. Tapi bukan istilah. Istilah rumah berpelis. Lepas itu ada rumah lain. Rumah Belanda, atap Belanda dengan buah gotong. Lepas itu ada rumah atap 5. Dan lain-lain jenis rumah mengikut zaman. Istana dan rumah Melayu tradisional lama adalah merupakan suatu hasil kerja seni tersendiri yang memperlihatkan bentuk, struktur serta komposisi dalam suasana kejujuran yang tulen. Seni binanya amat mementingkan dan menyerlahkan kepentingan cara hidup serta resam budaya selain dari kesesuaian bentuk muka bumi dan iklim yang sering kita abaikan dalam pembangunan seni bina kita pada hari ini. Ada masa dan ketikanya, sejarah, tradisi dan budaya secara sengaja diasingkan melalui binaan seni bina dengan hanya mengambil kira aspek sosial dan gaya hidup. Seni bina yang dihasilkan melalui corak-corak atau pattern tertentu adalah merupakan strategi dan kaedah untuk sesuatu reka bentuk seni bina nampak bergaya. Ia sama sekali bukan saranan reka bentuk fizikal untuk ditiru sebagaimana seni bina binaan elektrik yang boleh disuai padankan dengan seni bina vernakular. Sebaliknya, ia adalah merupakan suatu bentuk seni bina literal yang dibina dengan tujuan khusus. Melalui seni bina yang unik dan menarik, bertempat di Cyberjaya, terdapat sebuah tempat penginapan unik yang diberi nama Dashbox Hotel. Dengan menggunakan material asas binaan dari kontena yang disusun bagi menghasilkan ruangan, hotel ini juga memiliki beberapa unit bentuk seni bina binaan yang mengambil konsep dari tekstur kontena sebagai wajah pada keseluruhan seni binanya. Dashbox Hotel Cyberjaya is a very unique, funky and vibrant hotel which is managed by Rias Hotels and Resort. In Dashbox, we have total of 87 rooms which consists of 3 categories, namely Dash Twin, Dash Studio and Dash Deluxe. Corak atau pattern yang digunakan melalui kaedah pengulangan bagi memperlihatkan kelebihan corak seni bina yang dihasilkan sebagaimana di Dashbox Hotel ini telah menghasilkan suatu suasana persekitaran yang sungguh bermakna. Ia terbina sebagai suatu bahasa seni bina yang berinteraksi dengan manusia. Penghasilan bentuk-bentuk kekotak dengan material zinc dari kontena yang dimainkan dengan satu warna utama serta beberapa pilihan warna sebagai penambah perisa. Industrial chic is a style that makes use of vintage and salvage items such as raw exposed materials, cement floors, exposed beams which can be found all over the hotel, whether it's interior or exterior. Street art is a representation of Cyberjaya's layout and community. Dilakukan dengan kadar seimbang dan terkawal, memiliki struktur perletakan dan susun atur seni bina yang menempatkan kolam renang di bahagian tengah kawasan. Ia sekaligus mewujudkan perasaan terkawal, selesa dan selamat pada pengunjung walaupun kawasan hotel ini sebenarnya bebas tanpa pagaran apa-apa kawat dan kawalan. Seni bina binaan di Dashbox Hotel ini dilihat cuba mengadaptasi seni bina yang bermain dengan bentuk biomorfik.
Biomorfik adalah merupakan seni bina yang mengambil pergerakan kehidupan biologi seperti manusia, haiwan dan tumbuhan sebagai inspirasi binaannya. Dashbox Hotel offers 24 hours check-in, Mia Kitchen and Cocktails restaurant, a gym, a retail shop, kids club, a very unique looking shaped pool which has a slide for the kids and also the adults, 2 meeting rooms and 1 ballroom. Kedapatan beberapa struktur arca berbentuk manusia dan haiwan yang diletak sebagai aksesori binaan agar menghilangkan suasana bosan adalah merupakan kaedah pengisian ruangan bagi menaikkan suasana kawasan yang hanya dipenuhi dengan kotak-kotak kontena. Corak lengkungan pada bahagian setiap bumbung yang direka bentuk dengan struktur semi rentang yang berbentuk separuh lengkuk menghasilkan suatu suasana yang amat sophisticated. Ruangan dalaman hotel 2 tingkat ini ternyata membawakan imej seni bina moden yang sangat sesuai dipadankan dengan binaan seni bina berkonsepkan monumental dan arca sebegini. Menyediakan pelbagai kemudahan asas sebagai sebuah hotel, Dashbox Hotel menerapkan konsep street cafe di ruangan kafeteria mereka. Penggunaan cermin dan kerangka besi pada struktur binaan dengan penggunaan kayu yang minimal menghidupkan suasana kafe ini dengan penyediaan pelbagai jenis menu minuman dan makanan. Seni bina adalah antara sebab dan punca penyatuan dan perpecahan komuniti bangsa dan masyarakat. Mewujudkan kepelbagaian dalam seni bina binaan yang memupuk semangat penyatuan pada binaan dan bangunan komersial adalah merupakan suatu keperluan bagi negara dan rakyat. Kepentingan seni bina bukan hanya sebagai struktur binaan tempat rekreasi dan rehat, akan tetapi ia juga menjadi medium komunikasi berkesan untuk memberikan kesempurnaan kepada beberapa kelompongan dalam identiti seni bina serta jati diri masyarakat.